Kembali bersiaran secara langsung. Baik, sebelum kita teruskan untuk segmen seterusnya, iaitu di segmen Studio Malam dengan tajuk penyelesaian isu LGBT ini, saya ingin wawarkan kepada anda daripada bermula daripada 20 Ogos depan, Studio Malam akan bersiaran pada jam 9 malam, tidak lagi seperti kebiasaan, iaitu seperti malam ini pada jam 10 malam. Jadi kita jumpa pada minggu hadapan 20 Ogos Isnin pada tahun 2018, di mana Studio Malam akan bersiaran secara langsung pada jam 9 malam. Baik, di mana kembali semula itu tajuk kita pada malam ini, penyelesaian isu LGBT ini, di mana kemunculan kumpulan ini dilihatnya muncul ikut sejarah negara kita ini apabila wujudnya kumpulan-kumpulan yang dikenali sebagai Pondan dan juga Mak Jah ni pada sekitar 1980-an. Namun isu ini dilihat menjadi tumpuan di kalangan masyarakat negara kita ini. Namun persoalannya, apakah yang dimahukan oleh kumpulan ini? Apakah yang diperjuangkan oleh kumpulan ini? Dan juga apakah dari segi latar belakang juga sejarahnya bermulanya kewujudan kumpulan ini? Bersama kita di studio pada malam ini terdiri daripada dua panel, iaitu saudari Wan Nurhayati Wan Alias yang merupakan tokoh wartawan rakyat ataupun lebih dikenali sebagai Ibu Yati, dan juga Abdul Hamid Yop yang merupakan penganalisis bebas. Terima kasih kerana bersama kami di studio pada malam ini. Saya ingin mulakan dengan Ibu Yati terlebih dahulu. Isu ini dah dilihat menjadi tumpuan, diperkata-katakan sebagai pemain media. Apakah pengalaman-pengalaman, saya percaya anda punya pengalaman berhadapan dengan golongan ini, dan juga kenapa sekarang ini menjadi tumpuan? Kenapa ia timbul begitu hangat sekali diperkatakan? Silakan. Okey, dia akan terus diperkatakan selagi tidak diperbetulkan, dijelaskan dari bukan setakat dari sudut akademiknya, tetapi dari sudut macam mana kita nak sampaikan pada masyarakat dalam bentuk yang mudah difahami. Saya rasa kegagalan nak menjelaskan itulah yang menyebabkan isu ni tak putus. Dan orang yang paling bertanggungjawab, keliru. Orang sendiri, masyarakat sendiri keliru. Dikelirukan kerana kegagalan pihak-pihak yang berwajib. Seperti pihak beragama, pihak macam perubatan, pihak media dan orang ramai yang terbabit secara sama ada dekat ataupun jauh dengan kumpulan ni. Tidak dapat jelaskan dengan cara yang baik, sebab itulah isu ni tak akan habis. Okey. Baik, Cik Amin, adakah kekeliruan juga disebabkan dasar liberal yang dibawa oleh kerajaan pada masa kini? Kalau kita nak cakap pasal liberal ni, dia ada positif, ada negatifnya. Tetapi dalam pada masa yang sama juga boleh timbulkan kekeliruan. Contohnya macam kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri ni, ternyata menjadi tumpuan dan juga dilihat agak terkeliru dasar liberal ni, dan juga keterbukaan dan juga progresif macam mana yang cuba ingin dibawakan ni. Okey, pada pendapat saya lah, sebenarnya apa-apa dasar yang disebut kan, tambah-tambah lagi menggunakan istilah-istilah jargon ni yang tidak biasa didengar oleh orang awam ni. Misalnya kata liberal. Apa liberal itu? Kan kita tanya orang kat luar sana, rakyat biasa. Apa liberal tu? Yang kata dasar liberal tu apa? Mereka tak tahu. Jadi boleh cakap jahat sayanya kan. Dimomokkan dengan dasar liberal tu. Sebenarnya tak ada apa-apa. Tak ada berkait pun dengan LGBT. Apa-apa dasar pun sebenarnya tidak berkait dengan LGBT. Sebab sebagaimana yang dinyatakan oleh JAKIM kan, hak mereka ada dalam perlembagaan, kebebasan dia apa semua. Kan? Tapi bila dikata liberal tu apa, nak di-apply kan, digunakan konsep liberal tu, contoh kebebasan kan, ada kebebasan. So kebebasan satu, liberal satu. Nak di-apply kan, nak diguna pakaikan kepada siapa? Kepada kita. Contoh, kepada Cik Fitri dengan saya misalnya, Wanti, kita ada bertiga. Kan kita nak apply kan liberal tu kepada kita. Apa yang kita faham? Apa makna? Adakah Cik Fitri liberal? Adakah saya liberal? Kita tak tahu. Sebab apa maksud liberal tu? Jadi liberal ni sebenarnya kata, pada saya lah analisis yang Ibu Yati buat kewartawanan, dia momok-momokkan kononnya ini liberal lah, liberal tu hanya nak menutup apa yang sebenarnya telah gagal.
pihak berkenaan gagal menyelesaikan isu LGBT. Okey. Jadi kalau ini ada pihak bawa dasar liberal lah, maka LGBT ni makin babak-babak. Okey. Baik, kita akan bicara mengenai dasar liberal ni mungkin untuk slot yang seterusnya kerana fokus kita pada malam ni adalah berkenaan dengan LGBT. Tetapi saya ingin memberi ruang kepada anda sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan. Kebukakan saja boleh hubungi kami di tanah WhatsApp kami di 012-699-6489. Saya ulangi 012-699-6489. Baik Ibu Yati, kita ingin pergi lebih mendalam lagi. Selain daripada apa yang dibangkitkan oleh Ibu Yati seperti tadi, apakah puncanya isu LGBT ini tidak selesai hingga sekarang? Dia memang tidak akan habis diperkatakan, tapi kalau lihat dari segi pada masa kini, kenapa dia susah sangat nak selesai ni? Okey, kita balik kepada basic lah. Okey. Kita balik kepada basic. Sebab kita balik kepada Quran. Senang. Sebab dalam Quran pun cara kita untuk mendapat sesuatu berita atau cara kita untuk menghukum sesuatu tu adalah mesti mengikut prinsip keadilan. Maknanya kalau kita nak tahu benda tu fakta tu betul ke tak ke, kita kena verify, double check dan sebagainya. Begitu juga kalau kita nak hukum seseorang. Begitu juga dalam nak menjelaskan prinsip keadilan mengikut Quran. Balik kepada Quran lah maksudnya. Jadi daripada situlah saya cuba korek apa sebenarnya yang berlaku. Siapakah manusia ni? Siapakah golongan ni? Yang sebenarnya betulkah mereka LGBT atau mereka khunsa atau mereka transgender? Sebab terlalu banyak term. Dan dalam daripada situlah saya jumpa beberapa pakar pada tahun 2014, termasuk pakar genetik Malaysia lah, Dr. Roziana Arifin. Dan daripada situ barulah saya dapat sedikit pemahaman. Sedikit pemahaman sebelum dapat lagi pembelajaran ilmu-ilmu lain lah. Termasuk yang fokus daripada Quran tu, kisah Siti Jenar. Ingat tak? Kisah sejarah pembelajaran Melayu. Siti Jenar adalah wali ke-9 daripada Wali Songo. Kalau di tanah Jawa ke apa ke memang famous lah Wali Songo ni. Tapi dia adalah yang ke-9. Dan Siti Jenar adalah khunsa. Nama dia selain pada Siti Jenar ada Ali Hassan. Dan kenapa, apa yang istimewanya Siti Jenar? Dia membawa kebenaran Islam. Dia mengikut Islam Quran, bukan Islam Arab. Berbanding wali-wali yang lain mengikut Islam Arab. Jadi sebenarnya saya nampak dari segi sejarah isu LGBT tak timbul sebelum kedatangan Arab ke tanah Melayu. Bagaimanapun isu LGBT ini timbul wujud selepas kedatangan Arab di tanah Melayu. Kat situ pun sudah banyak beberapa orang kata data sebelum kita kupas dengan lebih lanjut lah. Apa sebenarnya berlaku, kenapa tak boleh dijelaskan dengan baik dan sebagainya. Kan? Daripada sudut genetik pula, dari sudut perubatan pula, saya dapati rupa-rupanya transgender ni, orang kata celaru identiti apa semua ni, sebenarnya terbahagi kepada 3. Satu, khunsa nyata. Yang kedua, khunsa tak nyata. Dan yang ketiga, penyakit. Yang penyakit yang buatan. Jadi yang khunsa nyata semua orang tahu. Khunsa nyata ni adalah mempunyai 2 alat kelamin. Alat kelamin lelaki, alat kelamin perempuan. Tapi khunsa tidak nyata ramai yang tersalah hukum. Kerana dia bukan dia fizikal dia, contohnya fizikal dia lelaki, tetapi dia mempunyai sistem peranakan yang aktif. Dia boleh mengandung, dia boleh beranak. Itu salah satu kes di Melaka yang mengejutkan doktor-doktor masa tu di HKL, kerana dia menyangka, pesakit tu menyangka pada awalnya dia sangka dia appendix. Tetapi setelah didiagnose dengan lebih detail, sebab dia lelaki yang berfizikal tak ada cacat celah, lelaki. Tapi bila didiagnose, rupa-rupanya dia mempunyai sistem peranakan yang aktif. Dalam erti kata yang lain, dia boleh mengandung dan dia boleh beranak. Baik, berdasarkan apa yang dibahaskan oleh Ibu Yati seperti tadi, Encik Hamid, apa lagi tafsiran yang Encik Hamid boleh bawakan apa yang dibahaskan oleh Ibu Yati seperti tadi, dan juga adakah itu menunjukkan bahawa masyarakat kita ni keliru dan juga kurang dari segi pengetahuan? Kalau ya, adakah terdapat contoh?
saya memandangkan masa kita yang agak suntuk ni. Kalau nak bahaskan panjang, 4-5 secara padat dan juga ringkas. Ya, 4-5 jam pun tak habis. Ya. Jadi jawab peringkat dia, yes, memang masyarakat kita keliru kerana dikelirukan. So saya suka terus bawa apa puncanya kekeliruan masalah LGBT ni. Apa puncanya? Tahu puncanya, kita selesailah masalahnya. Sebab dalam pembelajaran media kata kan, answer to be question, Tuhan dah bagi semua jawapan. Sekarang timbul masalah LGBT. So dah lama dah banyak pihak dah mencari penyelesaian, tak jumpa. Tapi ikut pembelajaran Melayu, penyelesaiannya dah ada. So kita ambil bagi je. So jika nak selesai isu LGBT ni, ni penyelesaiannya dah ada. Contoh yang bukan negara yang bukan Islam agama rasminya, seperti Jerman. Kenapa dia buat satu jantina yang tak dipastikan dengan jelas ni? Dia tulis dalam surat beranak, to be identified later, akan ditentukan kemudian. Australia, dia tengok je ragu-ragu ini kunsa ke apa ke, terus dia tulis jantina X. Kemudian panjang cerita selepas itulah perbuatan apa semua. Tapi di Malaysia ni tak ada. Jantina hanya 2 saja, lelaki dan perempuan. Sedangkan boleh buat sampai 5 sampai 9 kategori jantina. Kenapa hanya bukan 2 saja, je lelaki dan perempuan? Sedangkan ada banyak jantina yang bukan lelaki dan perempuan. Di situlah punca timbulnya masalah. Masyarakat dikelirukan dengan LGBT itu apa. Oh, ni lesbian, ni gay itu apa semua kan. Tapi apa penyelesaiannya? Kenal LGBT itu apa. Jadi tak ada siapa boleh kelirukan. Baik. Di depan kita sekarang ini, dalam studio kita ni ada beberapa botol air. Seperti yang anda dapat saksikan ini ya. Di mana ada beberapa botol air ini, saya percaya ini merupakan tafsiran yang mungkin boleh memberi kefahaman yang lebih kepada penonton kita, seperti apa yang Cik Hamid katakan tadi. Di Malaysia ini kita terkeliru. Terkeliru berdasarkan apa yang Cik Hamid bagi contoh di luar negara seperti di Jerman ya tadi ya. Jadi apa yang Cik Hamid boleh ceritakan kepada kami ni yang boleh mengaitkan dengan topik kita ni? Silakan Cik Hamid. Kita dimomokkan LGBT. Misalnya dalam 2-3 hari lepas kan, di media beberapa ramuti sebut, antaranya saya quote sebab dah keluar media kan. LGBT ni adalah golongan yang dilaknat oleh Allah SWT. Begitu mudah jatuh hukum. Saya nak tanya pada pihak mufti, tahu ke LGBT itu apa? Pernah tengok ke benda dia tu macam mana? Jadi jatuh hukum saja. Sekarang apa? Jadi sebab mereka tak tahu. Sebab Quran kata, kalau kamu tak tahu, diam. Ini berbagai-bagai pihak kita lihat tak, orang politik duk cakap LGBT. Mereka nak hak mereka sebab perlembagaan janji. Sebab dia keliru, dia tak tahu LGBT itu apa. Sekarang kita ceritakan LGBT itu apa. Tafsiran mengikut betul-betul ni. Tafsiran mengikut yang pembelajaran Melayu klasifikasikan. Contoh mudah. Kita pegang dua-dua. Al-Quran kata, kamu dijadikan daripada lelaki dan perempuan. Dijadikan. Maknanya lelaki perempuan tu mak bapak kita. Tapi yang keluar tu apa? Quran tak sebut. Nak kahwin pasangan, Quran tak kata mesti kahwin lelaki dengan perempuan. Semua ayat-ayat Quran yang banyak kata, aku jadikan berpasang-pasangan. Aku jadikan berpasang-pasangan. Tak kata aku jadikan kau lelaki dan perempuan, lelaki tak ada. Berpasang-pasangan. Di sini yang orang beragama salahnya. Dia tafsirkan berpasangan itu hanya lelaki dan perempuan. Sedangkan ada banyak yang lain ni. Kita ambil contoh tafsiran dia. Kita ambil contoh, yang ini ni, yang jenis ni lelaki. Itu lelaki. Ini yang perempuan. Merah ni perempuan. Jadi kalau kita kata dia jenis macam ini, kita kata dia 100% maskulin, 100% lelaki. Yang ini kita kata dia 100% perempuan. Mana perfect lah. Lelaki perfect perempuan. Jadi kalau dia nak kahwin, dah tentulah apa. Yang lelaki ni dia kahwin dengan yang perfect perempuan. Yang 100% lelaki ni dia kahwin dengan yang 100% perempuan. Itu tak timbulkan masalah. Soalan sekarang, dalam dunia kita hari ni, berapa orang yang dia perfect 100% lelaki, 100% perempuan?
berapa orang. Dan kita perlukan ujian gender. Kita ada ujian tingkah laku, ada IQ test apa semua kan. Kenapa tak buat ujian gender? Okey, itu contoh tu. Okey, sekarang tengok contoh yang ini. Ini 100% lelaki. Tapi dia tak 100% lelaki ni. Dia 90% je lelaki. Tapi ada sikit-sikit perempuan. So 90% lelaki, 10% perempuan. Ambil yang lebih jelas sikit. Katalah ini 80% lelaki, 20% perempuan. So dalam seseorang tu ada fizikal dengan bukan fizikal dia. Ambil contoh fizikal dia. Dia 80% lelaki tetapi 20% perempuan. Nak panggil dia lelaki ke? Kalau begitu, adakah ia bermaksud adanya wujud selain daripada lelaki dan juga perempuan? Iyalah. Itulah poinnya. Yang dikelirukan tu. Jadi, bila macam gini, dia 80% lelaki, 20% perempuan. Itu yang jadi lelaki lembut tu. Dia lelaki tapi dari ciri-ciri perempuan boleh. Itu dia lembut, cakap gini-gini tu. Tapi ambil contoh yang ni pula misalnya. Dia 80% perempuan, tapi 20% lelaki. Itu yang kita kata tomboy tu. Jadi, kita kata dia tomboy tu, soalan menghina dia, salah dia ke? Ambil contoh yang tengah-tengah katakan. Dia 50% lelaki, 50% perempuan. Nak kata lelaki, tak boleh. Dia 50% je lelaki. Nak kata perempuan, pun tak boleh. So nak panggil apa? Ni yang sekarang ni asal dia panggil yang tengah-tengah ni dulu bubuh dia jantina X. Sebab dia bukan lelaki, dia bukan perempuan. Okey. Ikut dalam Melayu, badan kita ni ada 3 entiti. Jasad, nyawa, roh. Okay? Nyawa sama, nyawa. Jasad berbeza. Ni jasad wanita, ni jasad orang lelaki. Roh, saya lelaki. Cik Petri lelaki. Ibu Yati perempuan. Okey. Kalau fizikal, yang 50-50 ni, tu yang Ibu Yati cakap tadi, dia ada 2 alat kelamin. Perempuan dia ada, lelaki dia ada, yang dipanggil kunsa nyata, nampak. So kunsa nyata tu dia lelaki ke tak? Dia kunsa. Jadi bila dikatakan dia ni lelaki juga, siapa yang salah? Yang mengata tu yang salah. Sekarang ikut rujuk buku yang saya rujuk, Jakir kata, lelaki. Tak boleh panggil dia kunsa, dia lelaki. So, salah mana? Salah orang beragama. Ambil contoh yang dekat sini misalnya. Okey, dia 70% perempuan. 30% lelaki. Sini perempuan tapi 30% lelaki. Badan dia panjang pokok lah, melompat main bola lah apa semua. Yang dipanggil tomboy tu. Panggil tomboy. Jadi kita nak salahkan dia? Tidak. Tanya balik. Ini siapa jadikan? Tuhan jadikan. Macam mana dia kata Tuhan melaknat ni semua? Salah besar tu. Kenapa masyarakat kita terlalu cepat menghukum? Sebab tak tahu. Quran dah kata kalau kamu tak tahu diam. Ni tak tahu nak tunjuk pandai. Kenapa mereka ingin mau tunjuk pandai? Adakah sudah di pemikiran itu sudah pun diikat dengan terlalu ekstremis dalam keagamaan, ekstremis dari segi pemikiran itu sendiri? Itu banyak sebab. Banyak sebab. Salah satunya lah nak tunjuk dia pandai. Salah satu sebab jawatan dia. Aku ni orang beragama kononnya kan. Terus kita kata beza jawatan agama dengan orang beragama tak sama. Kan. Jadi bila macam itu dia tak tahu, dia tak mengikut Quran. Contoh Islam Arab dia memang dia tak ikut Quran. Jadi dia jatuhkan hukum juga. Jadi yang maksud apa? Masyarakat awam yang lain yang tak tahu dengar orang besar agama cakap, kita pun terima. Okey, baik. Jadi sambungkan sikit lagi tadi kan. Jadi sekarang soalan dia macam tadi, kalau yang ini ni lelaki betul, perempuan betul, bila cari pasangan yang Quran kata, ni lah pasangan dia kahwin lah. Sekarang soalan dia, contoh yang ini. Dia nak kahwin, pasangan dia siapa? Dia nak kahwin dengan sepatu-patu lelaki. Siapa nak, ambil silalah. Penceramah agama pandai ceramah, jemput, ambil dia orang ni, jadikan isteri, jadikan suami. Yang di sini misalnya, siapa pasangan dia nak kahwin tu? Dia 70% perempuan, 30% lelaki. Yang ini, 70% lelaki pun. Jadi bila nak cari pasangannya masing-masing, Tuhan kata, inilah pasangan dia. So ini pasangan dia. Dia yang ini dia tak boleh berpasangan dengan ini.
Yang ini pun tak boleh nak berpasangan yang ini. Jadi yang ini, inilah pasangan dia. Yang ini ada 20% perempuan. Yang ini ada 20% lelaki. Inilah pasangan dia. Okey, baik. Nampaknya kita perlu memberi ruang kepada Ibu Yati sendiri. Jadi Ibu Yati, apa yang Ibu Yati boleh tambah dengan melihat dari segi kacamata sebagai pengamal media? Okey, saya dalam nak korek-korek tu, saya temui beberapa fakta dan kajian daripada, contohnya daripada Pusat Rujukan Genetik Dunia, mengesahkan bahawa daripada setiap 1,000 orang manusia, mesti ada satu yang mengalami kecacatan kromosom. Kromosom ni adalah penentu jantina, nak jadi lelaki ke, nak jadi perempuan ke. Jadi setiap wanita yang normal, yang kata 100% tadi, memiliki 46 XX bagi lelaki, 46 XY bagi wanita. Itu normal. Tetapi yang cacat kromosom ni, dia memiliki 46 contoh XX, X satu lagi. 47 XY, X satu lagi. Jadi yang macam contoh yang ni kan, siapa pasangan dia? Contoh. Sebenarnya yang mengejutkan saya, salah satu fakta, contoh yang kata kecacatan kromosom ni adalah yang tidak boleh beranak. Wanita cantik, dah kahwin, dah ada pasangan, tetapi tak boleh beranak. Sebab organ peranakan dia tidak aktif, tidak berfungsi. Dan dia adalah tergolong dalam khunsa yang tidak nyata. Tak ramai orang tahu. Dan contoh yang lain, dia lelaki, nampak fizikal semua lelaki, tetapi dia kulit dia lembut secara normal. Kulit lembut, tak ada bulu roma, tak ada halkom. Tetapi organ alat kelamin dia mengalami kecacatan. Dia ada satu saja alat kelamin. Contohnya pada waktu akil balik dia tak menegang. Contoh. Sebab tadilah, sebab kromosom dia mengalami kecacatan. 46 XX dan tambah X satu lagi. Baik, nampaknya kita sudah kesudukan masa di mana tidak mengizinkan kita, dan juga saya ingin akhiri segmen di Studio Malam pada malam ini. Tak cukup setengah jam ni, tetapi kita perlu menghormati masa kita di rancangan Studio Malam ini. Jadi untuk kita rangkumkan apa yang kita bersiaran hampir setengah jam ni, apa yang Ibu Yati boleh perkatakan kepada masyarakat? Kerana bidang dunia Ibu Yati ni banyak berhubung dengan masyarakat. Jadi apa yang Cik Yati boleh katakan? Okey, saya penyelesaian tu. Penyelesaian LGBT, satu, yang pertama adalah menerima mereka ni seadanya. Sebelum kita jatuh hukum, kita kena tahu, kena sahkan dulu. Adakah diorang ni dah disahkan secara perubatan gender dia? Sebab dia ada ujian gender. Memang genetik dan perubatan ada ujian genetik, ada ujian gender yang mengesahkan sama ada ke mana hala tuju diorang, apa yang berlaku pada diorang. Dan selepas tu jadikan satu orang kata penerimaan lah. Penerimaan bukan setakat dari segi masyarakat, pihak agama, JPN dan lain-lain lagi, supaya mereka tidak didiskriminasi. Okey, yang penyelesaian seterusnya saya serahkan. Okey, silakan Cik Hamid. Saya tak dapat nak nyatakan benda sebab tak sampai nak dijelaskan kenapa lesbian tu perempuan dengan suka perempuan, gay tu lelaki jumpa lelaki kan. Sebab kalau tahu itu ini luas. Tahu penyelesaiannya kan. Sebab orang tengok saja kan, oh dia gay, lelaki suka lelaki. Tapi itu tak sempat saya nak jelaskan kan. Contoh, saya jasad saya lelaki, Ibu Yati perempuan. Macam mana? Dan saya roh lelaki. Macam mana kalau saya keluar dari badan saya masuk dalam badan Ibu Yati? Saya fizikal, orang tengok siapa? Perempuan. Tapi sekarang saya di dalam tu. Yang di dalam tu, saya tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Jadi kalau macam ini tadi, yang jasadnya perempuan, tapi yang di dalam tu lelaki, yang lelaki nafsu dia pada siapa? Pada perempuan. Jadi orang tengok, ini perempuan suka pada perempuan. Jadi salah hukum agama, salah. Tapi betul ke salah? Sebab dia tu lelaki, jasad dia je perempuan. Macam mana yang fizikalnya macam ni dan yang non fizikalnya pun macam gini? Macam mana? Itu nak faham tu. Jadi tak boleh kita ukur LGBT lesbian tu, gay tu salah. Orang nampak dia, oh ni lelaki minat pada lelaki.
Tapi dia tahu yang seorang tu mungkin lelaki betul, yang seorang lelaki tu dalamnya perempuan, hanya jasadnya lelaki. Dan cuba buat kajian pada semua yang mereka yang dia kata LGBT ni. Dia cakap terang, saya bukan lelaki, saya perempuan. Saya tak minat kat lelaki. Okey. Jadi banyak. Jadi maknanya apa? Kita dah salah hukum. Salah tuduh pada orang yang berkenaan. Okey. Okey, baik. Kita terpaksa mengakhiri segmen di studio pada malam ni, di mana mengenai dua panel ni memang setengah jam memang tidak cukup bagi mereka. Setengah jam tu adalah pembukaan saja untuk mereka itu sendiri. Mungkin kita boleh jemput lagi untuk slot dan juga segmen seterusnya, tetapi saya ingin tegaskan kepada anda, untuk malam ini kami tidak menyebelahi mana-mana pihak, baik mahupun kumpulan LGBT juga sesiapa saja, kerana studio malam sentiasa konsisten bagi membawa kepada anda menggunakan pendekatan yang lebih kritis, ilmiah dan juga tajam dalam memberi penilaian terhadap apa-apa saja isu yang merangkumi pelbagai aspek, kira-kira dalam politik, ekonomi, sosial, dan juga inilah konsep dan juga wadah studio malam untuk anda. Terima kasih kepada Ibu Yati dan juga Jamil kerana bersama kita di studio malam. Rasa sayang pula sekejap saja kita pada malam ini kan. Air ni saya boleh minum Okey, gurau-gurau saja. Okey, baik. Jadi kepada anda, teruskan bersama kami. Kita jumpa lagi pada malam esok di waktu yang sama. Assalamualaikum.